Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, di sini kami ingin membentangkan tentang rancangan perniagaan dari syarikat kami, iaitu syarikat Healthy.co. Okey, nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Hanafi dan ahli grup saya Atina Bati Syamdi Roslan, Nur Syahra binti Asmawari, Aini Aila binti Daud dan Nurul Izzati Syairah binti Muhammad Syukur. Di sini saya ingin menerangkan tentang poin 1.0, iaitu tujuan mendirikan rancangan perniagaan. Okey, yang pertama kita kena mengekalkan fokus perniagaan. Okey, fokus perniagaan ini bermaksud merancang perniagaan yang hendak dilakukan supaya semua produk, tenaga kerja dan anggaran kewangan yang perlu diambil kira untuk merancang perniagaan. Semasa hendak memulakan perniagaan, sesebuah syarikat hendaklah membuat pencarian maklumat dan haruslah merujuk kepada rancangan perniagaan yang untuk mengembangkan perniagaan. Seterusnya, mengetahui pesaing dalam perniagaan. Okey, apabila membuat rancangan perniagaan sesebuah syarikat, haruslah mengetahui persaingan yang hendak bersaing dengan barangan yang dijual. Semua syarikat mempunyai persaingan dalam bentuk persaingan langsung ataupun tidak langsung. Seterusnya ialah untuk lebih memahami pelanggan. Sesebuah syarikat haruslah menjual barangan yang diperlukan oleh pelanggan supaya pelanggan lebih tertarik dengan barangan yang hendak dijual. Harus menjual barangan yang dapat menarik pelanggan dalam pelbagai jantina, umur dan lain-lain lagi. Analisis pelanggan yang mendalam sangat penting untuk merancang perniagaan yang berkesan dan perniagaan yang berjaya. Seterusnya, untuk menarik pekerja dan pasukan pengurusan. Okey, untuk membuat pasukan yang berkualiti tinggi dan mengekalkan bakat yang ada serta dapat menarik pekerja yang hebat. Rancangan perniagaan dapat memberi inspirasi kepada pekerja dan pengurusan bahawa ideanya yang benar serta terancang dan perniagaan dapat mencapai tujuan strategi. Hari sekali ialah memperkenalkan jenama. Dengan perancangan perniagaan ini dapat membantu menentukan peranan syarikat anda di pasaran. Definisi ini membolehkan anda menerangkan secara ringkas perniagaan dan meletakkan jenama kepada pelanggan, pelapor dan rakan kongsi. Seterusnya saya nak menerangkan tentang latar belakang syarikat kami. Nama syarikat kami ialah Healthy.co. Alamat syarikat kami dan alamat surat menyurat kami ialah lot nombor 23 dan 23A, ground floor, Coastal Highway, Kota Kinabalu, Times Square, 88100, Kota Kinabalu, Sabah. Seterusnya ialah nombor telefon syarikat kami 011-360-14460. Seterusnya ialah platform dalam talian yang kami guna ialah Instagram dan Facebook. Nama Instagram kami ialah healthy.co_01. Seterusnya ialah Facebook kami ialah FaceMaskcase. Seterusnya ialah bentuk perniagaan kami ialah healthy, and aktiviti utama kami ialah stay safe, stay healthy, and modal sendiri pemula di syarikat kami ialah RM13,200. Seterusnya tarikh bermulanya syarikat kami ialah 5 Oktober tahun 2020. Seterusnya tarikh pendaftaran 20 Oktober 2020 dan nombor pendaftarannya ialah 112403 tolak W, dan nama bank kami ialah Bank Rakyat. Seterusnya nombor akaun bank bagi syarikat kami ialah 1750580482828. Seterusnya saya nak terangkan tentang poin 3.0, latar belakang pemilik atau rakan kongsi atau pengarah. Okey, nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Hanafi. Umur saya 19 tahun. Tarikh lahir saya 22 Disember 2001. Dan kemahiran saya sabar dan tenang ketika menangani masalah dan kemahiran komunikasi yang baik. Seterusnya, pengalaman saya ialah pernah bekerja di kilang My Biscuit, dan sumbangan modal bagi saya ialah
RM500. Khusus yang pernah dihadiri ialah Entrepreneurship Course. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syuhada binti Asmawari. Saya lahir pada tahun 16 Mac 2001. Kelayakan akademik saya ialah Diploma Pelancongan Rekreasi. Kemahiran saya mahir berkomunikasi dan bertanggungjawab dalam bekerja. Pengalaman saya pernah bekerja di warehouse Lazada. Sumbangan modal saya dalam syarikat ini sebanyak 1,200. Saya pernah menghadiri kursus Entrepreneurship Course. Hai, nama saya Adina Batrisya binti Roslan. Nombor kad pengenalan saya 980202017588. Saya dilahirkan pada 2 Februari tanggal 1998. Berumur 22 tahun, bermakna pada tahun ini iaitu 2021 saya berumur 23 tahun. Dan saya perempuan. Alamat rumah nombor 31 Jalan Perdana 44A, Taman Bukit Perdana 83000, Batu Pahat, Johor. Nombor telefon 0102384813. Status perkahwinan saya masih bujang. Kelayakan akademik, Diploma Pelancongan Rekreasi. Kemahiran yang saya ada, saya mampu bertanggungjawab, menepati masa, berperwatakan menarik. Pengalaman saya pernah bekerja sebagai guru tadika, sales girls, bekerja di MBO Cinema dan sebagai askar wataniah. Sumbangan modal yang diperolehi sebanyak 1,500. Khusus yang pernah dihadiri Entrepreneurship Course. Hai, nama saya Aini Alia Pinter dan nombor kad pengenalan ialah 010305080128 dan tarikh lahir ialah 13 Mac 2001. Umur saya pada sekarang ialah 19 tahun dan alamat rumah saya ialah nombor 8 Lintah Aman 9, Taman Desa Aman 34200, Parit Unta, Perak, dan nombor telefon saya ialah 01136001. Okey, pengalaman saya ialah mendapat pengalaman 2 tahun menjadi pembantu manager di pusat Digi dan sumbangan modal ialah 4,500 dan kursus yang dihadiri ialah Entrepreneurship Course. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Izzati Syairah binti Muhammad Syukur. Nombor matrik 19DRT 19F 2014. Saya mengambil dalam bidang pelancongan dan rekreasi. Saya berumur 19 tahun dan berasal daripada Alur Gajah, Melaka. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang 4.0 iaitu latar belakang cadangan projek. Lokasi syarikat kami terletak di Kota Kinabalu, Times Square di negeri Sabah. Lebih tepat lagi, syarikat ini berada berhampiran dengan pusat beli-belah di Imago Shopping Mall. Hal ini kerana antara sasaran umur dan marketing syarikat ini adalah lebih kepada semua lapisan umur. Berikut ialah lokasi fizikal syarikat kami. Seterusnya ialah sewaan atau pembelian bangunan. Kos penyewaan pejabat healthy.cost selama sebulan adalah RM2,000. Seterusnya ialah keperluan asas, air RM500, elektrik RM500 dan telefon RM500. Dan akhir sekali ialah pengangkutan dan keperluan lain yang kami menggunakan pengangkutan kereta. Seterusnya, saya nak terangkan tentang perancangan organisasi bagi syarikat kami. Yang pertama ialah misi untuk bagi syarikat kami ialah memudahkan pelanggan menyimpan penutup muka dengan mudah. Seterusnya, supaya penutup muka tidak terdedah di ruangan udara. Dan seterusnya, memastikan penutup muka sentiasa bersih dan tidak tercemar. Seterusnya, visi bagi syarikat kami ialah menjadi pengeluar kes emas terbesar pada tahun 2020 dan produk mendapat pengiktirafan WHO untuk produk kesihatan dan meningkatkan pengeluaran produk dan mengeluarkan pekerjaan yang banyak. Seterusnya ialah objektif syarikat healthy.co. Syarikat kami mementingkan kesihatan pelanggan terutama di musim yang terdedah dengan virus yang melanda dunia pada hari ini yang disebarkan melalui pengudaraan, sentuhan dan penjarakan. Dengan adanya produk kami, ia akan memastikan penutup muka disimpan dengan baik dan tidak terdedah di udara. Seterusnya ialah saya nak terangkan tentang
catak organisasi atau struktur di syarikat kami. Okey, pengurus besar iaitu saya, Muhammad Aziz bin Muhammad Nafi. Seterusnya pengurus pentadbiran Nurul Izzati Syairah binti Muhammad Syukur. Seterusnya pengurus kewangan Nur Syuhada binti Asmawari. Seterusnya pengurus pemasaran Adina Batisha binti Roslan. Dan pengurus media dan cetak Aini Alam binti Daud. Terima kasih kepada rakan saya yang telah menerangkan tadi, dan sekarang saya akan menerangkan 5.3 ialah perancangan tenaga kerja. Di syarikat kami menyediakan 5 kedudukan tenaga kerja. Saya akan menerangkan satu-satu. Okey, yang nombor 1 pengurusan besar. And nombor 2 ialah pengurusan pentadbiran, dan nombor 3 pengurusan kewangan, dan nombor 4 ialah pengurusan pemasaran, dan nombor 5 ialah pengurusan media cetak. Dan sekarang saya akan menerangkan tugas dan tanggungjawab. Okey, saya akan menerangkan nombor 1 ialah pengurus besar. Okey, kalau nak dikatakan pengurus besar ni dia macam bos lah. Okey, kalau pengurusan ni tugas dan tanggungjawab dia ialah melibatkan diri dalam aktiviti pelanggan utama atau sasaran. Dia akan menilai dan memutuskan kita punya pelaburan utama dalam peralatan infrastruktur dan bakat. Dia yang akan macam nak dikatakan luluskan kita punya semua. Nombor 2 ialah pengurus pentadbiran. Okey, saya akan terangkan tugas dan tanggungjawabnya. Pengurusan pentadbiran ni dia menyediakan notis dan minit mesyuarat. Dia akan menyediakan kami punya organisasi harian. Dia akan memegang semua rekod dan fail-fail peribadi kami. Yang dia pegang ialah semua ahli-ahli syarikat, kaki tangan dan pemegang saham. Pengurusan pentadbiran ini juga dia menyediakan sijil saham ahli dan memberi kepada pengurus kewangan. Okey, yang nombor 3 ialah pengurusan kewangan. Pengurusan bertanggungjawab untuk membuat perancangan kewangan kepada syarikat. Kalau contoh barang tu tak cukup ke apakah, dia yang akan melaksanakan. Kalau dia akan bertanggungjawab atas dia yang beli barang pun semua. Dia akan menyelidik semua faktor barang yang dibeli dan akan memilih sumber yang terbaik untuk kami, untuk syarikat kami. Okey, pengurusan pemasaran kami mensasarkan kepada semua golongan umur, tak kira budak, dewasa, lelaki atau perempuan. Sebab kami menyediakan produk emas untuk semua orang pakai. Kami telah menyelidik kami punya produk ni sesuai atau tidak digunakan untuk orang yang kulit sensitif, dan kami telah mengkaji kami punya produk untuk senang bernafas apa semua. Untuk senang, dia akan merancang acara, organisasi dan pelaksanaan. Untuk pengurusan media cetak, yang the last sekali is untuk mengiklankan promosi jualan syarikat. Dia akan mengiklankan kami semua promosi pada contoh New Year, kami mempromosikan satu produk dengan harga yang lebih murah, dan media cetak yang akan menguruskan semua itu. Dan video untuk product review, untuk mengiklankan, untuk macam mempromosikan kami punya produk. Macam contoh kami membuat banner. Media cetak ni dia akan kawal kami punya IG page dengan Facebook page, dan dia akan membalas semua komen, review kami punya. Contoh kalau customer nak beli barang kami, dia akan membalas. Okey, kepada 5.5 perancangan gaji, dan saya akan menerangkan gaji-gaji yang kami dapat. 5 pekerja ialah pengurusan besar, pengurus tadbir, pengurus kewangan, pengurus pemasaran dan pengurus media. Dan saya akan terangkan gaji-gaji yang kami dapat. Syarikat kami menyediakan EPF dengan SOSO, dan kami akan buat potongan kepada majikan dan pekerja. Ada perbezaan. Kepada majikan kami akan potong 12% dan kepada pekerja kami akan potong 11%. Anda boleh lihat saya akan letakkan di sini kami punya potongan dan total yang kami akan dapat. 5.6 saya akan menerangkan senarai alatan pejabat dan perabot pejabat yang kami gunakan di dalam syarikat. Total semua yang kami beli ialah 5,100, dan saya akan letakkan semua total di sini untuk anda lihat. Akan menerangkan 57 ialah belanjawan syarikat. Okey, belanjawan syarikat ni saya akan letakkan di sini untuk madam lihat berapa yang kami totalkan. Total yang kami belanjakan
Per semua aset yang kami kira ialah untuk kos aset bukan semasa ialah 67,900 dan belanjawan bulanan ialah 11,678.76 dan belanjawan lain ialah 1,000. Okey, saya akan menerangkan 61 produk dan servis. Kami punya syarikat ni menjual face mask dan face casing untuk kegunaan masyarakat. So sekarang kan COVID, face mask kan membedakan face casing ada dalam salah satu kami punya produk, dan ini face casing, dan anda boleh lihat dia berbentuk begini, dan saya akan bukakan dia, dan dia berbentuk macam ni. Ya, anda letakkan dia di sini dan lipatkan dia menjadi kecil, lipatkan dia jadi macam ni dan letakkan dia di sini, dan anda boleh tutupkan dia. Apabila anda membeli face mask kami, tempat letak face casing, dan anda boleh menggunakan dia tanpa rasa ragu-ragu atau face mask anda kotor semasa ada di atas meja. So, lebih selamat. Dan itu saja daripada saya, dan saya akan berpindah kepada rakan saya yang seterusnya akan menerangkan sasaran pemasaran dan Sasaran pemasaran syarikat kami selalunya tertumpu dalam golongan pelajar-pelajar institusi tinggi, pelajar-pelajar daripada sekolah rendah dan juga pelajar-pelajar sekolah menengah, termasuk juga dengan pengguna-pengguna di media sosial. Manakala saiz pasaran syarikat kami di Kota Kinabalu di Sabah pula, kami menganggarkan sebanyak 400 jumlah pelanggan dalam masa sebulan untuk mereka membeli produk daripada barangan daripada Healthy & Co. Syarikat kami mempunyai dua pesaing, iaitu daripada Kim Enterprise dan juga Baby Case. Kedua-dua syarikat ini mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri. Kekuatan syarikat kami dari segi emas adalah harga yang kami letakkan adalah sangat berpatutan dan juga mampu milik. Yang kedua, pada musim-musim pandemik ni, face mask memang akan digunakan secara meluas lah. Jadi produk yang kami bekalkan akan mencukupi kehendak pasaran. Kelemahan produk Healthy.co, kami tidak mempunyai pelekat logo ataupun trademark untuk syarikat kami sebab kami mahu jimatkan kos. Yang kedua, kami kurang pelanggan daripada segi social media kerana kami rasa kalau daripada social media ni kita akan mengeluarkan lagi banyak kos dari segi penghantaran. Dari segi peluang juga, face mask kami ni banyak dijadikan sebagai hadiah hari lahir di musim-musim pandemik ni. Ancaman produk kami juga, orang lain lebih berminat dengan pelbagai jenis dan corak yang menarik dari segi colour dan juga corak lah. And perkembangan pesaing syarikat Healthy.co ni juga, diorang mengeluarkan produk yang sama. So dekat pasaran tu, syarikat kami dan juga syarikat mereka sama-sama mengeluarkan produk yang sama. Jadi kat situ akan adanya persaingan antara pembeli. Berdasarkan ukuran pasaran dan pesaing, pada awal tahun, Healthy.co berjaya menguasai sekurang-kurangnya 2% populasi, tidak termasuk dengan penduduk tetap. Tapi menjelang awal tahun kedua, syarikat Healthy.co berjaya menguasai pasaran sebanyak 26% daripada keseluruh jumlah penduduk, termasuk penjual dan peniaga face mask kes di sekitar lokasi syarikat kami. Berikut adalah ramalan jualan penjualan Healthy.co sepanjang 3 tahun. Strategi pemasaran kami, kami menumpukan dari segi harga, tempat, promosi dan juga produk. Untuk harga, kami meletakkan harga yang berbeza untuk setiap jenis face case mask yang berlainan. Promosi pula kami menggunakan semua aplikasi media sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Dari segi produk juga, kami mengeluarkan pelbagai case mask yang menarik.
Sebagai contoh, kami mengutamakan jahitan sendiri dan juga portable face case mask. Dari segi tempat pula, kami mensasarkan, kami memilih Kota Kinabalu sebagai kami punya headquarters sebab syarikat ini betul-betul berhampiran dengan sebelah shopping mall. Jadi kita dapatlah menarik semua pelanggan untuk datang dan beli produk kami. Jadual ini menunjukkan belanjawan pemasaran bagi syarikat Healthy.co yang berjumlah sebanyak 2,180. Seterusnya ialah rancangan operasi. Yang pertama, proses operasi. Ada 5 langkah dalam proses penyediaan. Yang pertama, bahan pembekal. Yang kedua, proses yang dijalankan. Yang ketiga, pemasangan bahan. Yang keempat, menguji dan pembungkusan. Yang kelima, pengedaran. Berikut adalah proses penjualan kami. Yang pertama, pelanggan membuat pesanan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook. Yang kedua, kami menyediakan pesanan pelanggan. Yang ketiga, kami menyediakan pembungkusan pelanggan. Yang keempat, kami menghantar pesanan pelanggan. Yang kelima, kami menunggu maklum balas dari pelanggan. Berikut adalah keperluan bahan dan alatan produk kami. Yang pertama, bahan dan alatan kami ialah benang cotton, benang nilon, peralatan tulis, kain felt dan butang. Perancangan tenaga kerja syarikat Healthy.co. Syarikat kami mempunyai seorang pengurus besar, seorang pengurus pentadbiran, seorang pengurus kewangan, seorang pengurus pemasaran dan seorang pengurus media dan cetak. Mesin dan peralatan yang kami gunakan. Yang pertama, mesin jahit portable. Harganya sebanyak 1,600. Hanya ada satu sahaja mesin. Yang kedua, mesin jahit lurus. Harganya sebanyak RM500. Dan kami ada 2 mesin tersebut. Yang ketiga, mesin jahit tepi. Harganya sebanyak RM690. Dan ada satu sahaja mesin ini. Pembekal untuk ketiga-tiga mesin ini ialah daripada LSN Sewing Machine. Jumlah harga keseluruhan untuk mesin ini ialah sebanyak RM3,290. Seterusnya ialah rancangan susu atau operasi syarikat Healthy.co. Kami mempunyai pantry, bilik mesyuarat, pejabat, tandas, bilik solat, bilik pameran, ruang kerja dan stor. Bagi belanjawan operasi, aset seperti mesin dan peralatan diperuntukkan sebanyak RM3,290. Pembelanjaan kerja seperti bahan dan alatan sebanyak RM1,139.50 serta utiliti dan perbelanjaan lain sebanyak RM1,500. Jumlah keseluruhan diperolehi sebanyak RM5,929.50. Bagi perancangan gaji pula, gaji bulanan untuk pengurus besar sebanyak RM2,000 sebulan ditolak sekali dengan EPF dan juga SOSO. Jumlah untuk sebulan bagi pengurus besar ialah RM1,770.25 untuk sebulan. Bagi pengurusan pentadbiran, kewangan, pemasaran serta media dan cetak, masing-masing mencatatkan sebanyak RM1,500 sebulan ditolak sekali dengan EPF dan juga SOSO. Masing-masing akan mendapat RM1,327.75 sebulan. Bagi modal untuk mesin dan peralatan lain seperti mesin jahit portable, satu unit yang berharga RM1,600. Mesin jahit lurus, 2 unit yang berharga RM500. Jumlah untuk 2 unit keseluruhan diberi ialah RM1,000. Dan yang terakhir, mesin jahit tepi 1 unit yang berharga RM690. Jumlah semua sekali sebanyak RM3,290. Untuk keperluan bahan dan alatan, benang cotton 1 biji yang berharga RM3. Satu kotak mempunyai 30 biji dengan harga RM90. Benang nylon 1 biji berharga RM5.50. Satu kotak mempunyai 55 biji dengan harga RM302.50.
Kain felt 1 meter berharga RM7 sebanyak 60 meter yang berharga RM420. Bagaimana pula dengan butang? Butang 10 pieces berharga RM4.90 sebanyak 30 pieces berharga RM147. Dibeli dengan seperti benang cotton, benang nylon, kain felt, butang ni kita beli daripada Craft Z Enterprise. Dan peralatan tulis, satu set berharga RM15 sebanyak 12 set yang berharga RM180 daripada pembekas syarikat GJ Print. Jumlah yang digunakan sebanyak RM1,139.50. Bagi belanjawan pemasaran pula, risalah sebanyak 1,000 unit yang dikeluarkan dengan harga RM40. Kad perniagaan, satu kotak mempunyai 100 keping sebanyak 4 kotak dengan harga RM160 setiap satunya. Setiap satu kotak berharga RM40. Papan tanda 1 unit berharga RM1,200. Banting 5 unit yang digunakan, setiap unit berharga RM120 menjadikan jumlah sebanyak RM2,000. Banner 4 unit berharga RM480, setiap satunya berharga RM120. Jumlah perjalanan, kos perjalanan RM100. Jumlah yang diperuntukkan yang dikutip semua sekali yang mendapat sebanyak RM2,180. Untuk ramalan jualan pula, kita merekodkan 3 tahun sekaligus, iaitu yang pertama jumlah penjualan 1 tahun, jumlah yang diperolehi sebanyak RM86,050 dan jumlah penjualan untuk tahun kedua RM87,771 meningkat sebanyak 2%, dan jumlah penjualan tahun ketiga mengutip sebanyak RM92,159.55 meningkat sebanyak 5%. Bagi senarai alatan pejabat dan perabot pejabat, 1 meja dan kerusi besar pengurus 1 unit yang berharga RM500. Meja dan kerusi pekerja 4 unit yang berharga RM200 setiap satu dengan jumlah keseluruhan RM800. Penyaman udara 2 unit yang satu setiap satunya berharga RM1,200 mencatatkan RM2,400 keseluruhannya, dan set sofa 1 yang berharga RM1,400. Alatan pejabat yang lain seperti printer 1 unit kita gunakan dengan harga RM300, dan komputer mempunyai 5 unit yang setiap satunya RM1,500 mencatatkan RM7,500. Keseluruhan untuk semuanya ialah untuk alatan pejabat RM7,800 dan keseluruhan untuk perabot pejabat sebanyak RM5,100. Berdasarkan rancangan perniagaan yang telah dibuat oleh kumpulan kami telah mendapat banyak pengalaman yang baru yang bermanfaat bagi kami semua untuk menjalankan perniagaan dari syarikat kami ini. Kami berharap perniagaan dari syarikat kami ini bertambah maju di masa hadapan. Kami berharap Healthico, iaitu nama syarikat kami, dapat mencapai kesesaran yang ke peringkat luar negara. Kami yakin dengan kerjasama dari ahli kumpulan kami, perniagaan kami akan menjadi perniagaan yang terbaik di mata pelanggan kami. Produk face mask ini sangat berguna untuk penyimpanan face mask. Ini kerana supaya mereka tidak membuang face mask merata-rata tempat. Kami percaya jika pelanggan-pelanggan membeli face mask case daripada syarikat kami, mereka akan berpuas hati dengan servis yang kami berikan. Pepatah dalam bahasa Inggeris mengatakan, "The customer always right." Kerana disebabkan pelangganlah yang akan membeli produk tersebut dan akan menjadikan sesuatu produk itu laku. Selain itu, kami juga akan memikirkan strategi yang terbaik dan membuat promosi secara besar-besaran supaya pelanggan-pelanggan kami tertarik untuk membeli produk tersebut. Seterusnya, kami juga akan memantapkan lagi servis dan perkhidmatan yang akan menjadikannya lebih terbaik. Dan kami juga mahu produk kami menjadi jenama yang terkenal pada masa kini dan masa akan datang dan keseterusnya. Sekian daripada kami, daripada Grup 5. Sekian, terima kasih. Jadi sanding elok-elok. Bye-bye, madam.